Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,139 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 27 April 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 19,537 dos iaitu 45.5%. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan daripada 591 orang kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut telah menerima dos kedua vaksin iaitu meliputi 1.4%. Dalam per itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin 65%. Menyertai sidang media yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ini bermakna dalam masa lebih kurang 1 bulan saja, hampir 50% kanak-kanak berumur di antara 5 hingga 11 tahun telah mencapai 1 dos vaksin COVID-19. Kepercayaan dan komitmen para ibu bapa dan penjaga yang secara sukarela berusaha untuk memastikan anak-anak bis kita dilindungi dari ancaman jangkitan COVID-19 adalah satu perkara yang sangat membanggakan. Dengan kita sudah hampir mencapai 1 bulan sejak pemberian vaksin di dalam kumpulan umur ini, terdapat kanak-kanak yang sudah mencapai masa untuk mendapatkan dos kedua vaksinasi berkenaan. Oleh itu, para ibu bapa dan penjaga adalah dialulukan untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan dos kedua bagi melengkapkan vaksinasi COVID-19 bagi kumpulan umur ini. Sebanyak 98 kes baru telah dilaporkan, iaitu 94 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 580 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,629 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 1 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 153 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,575 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 836 kes, iaitu 17 kes sedang dirawat di hospital manakala 819 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan beberapa pengemas kinian terhadap garis panduan fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang telah dilanjutkan sehingga 31 Mei 2022. Merujuk kepada kenyataan media Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 yang telah diumumkan pada hari Jumaat 22 April 2022, yang mana pengandalian acara sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun 1443 Hijrah di rumah-rumah persendirian adalah dibenarkan untuk keluarga terdekat sahaja mengikut kapasiti perkumpulan ramai yang dibenarkan pada masa ini, iaitu maksima 30 orang tetamu di rumah persendirian, tidak termasuk tuan rumah. Perkara ini telah diteliti semula dan diselaraskan dengan penilaian risiko semasa seperti berikut. Pengendalian acara sambutan Hari Raya Aidilfitri di rumah-rumah persendirian adalah dibenarkan bagi ahli keluarga terdekat
pada kapasiti maksima 30 orang di dalam rumah dan maksima 200 orang bagi acara yang diadakan di kawasan luar rumah, tidak termasuk tuan rumah. Had jumlah keramaian bagi acara yang diadakan di dewan-dewan adalah dikekalkan kepada maksima seramai 300 orang. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, orang ramai adalah diingatkan untuk membuat ujian antigen rapid test ART sebelum meninggalkan rumah, untuk berkunjung ke rumah-rumah ahli keluarga, memakai sungkup muka kecuali semasa makan atau minum, mengelakkan bersalam-salaman serta berkunjungan secara berkumpulan, di samping sentiasa berhati-hati dan hendaklah berada di rumah jika berasa kurang sihat. Sementara itu, garis panduan pemakaian sungkup muka juga dikemas kini. Orang ramai adalah masih dikehendaki untuk memakai sungkup muka semasa berada dalam bangunan awam, indoor, dan penggunaan sungkup muka di luar bangunan, outdoor, adalah digalakkan, terutamanya jika berada di tempat-tempat yang sesak dan dalam satu kumpulan orang yang ramai. Pengemaskinian garis panduan ini adalah mengambil kira keadaan jangkitan harian COVID-19 yang rendah, lagi stabil, serta peningkatan kadar vaksinasi yang tinggi di kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dalam keadaan jangkitan wabak COVID-19 yang semakin terkawal, pengembalian semula had perkumpulan ramai kepada tahap sebelum berlakunya gelombang ketiga dahulu diharapkan akan dapat membolehkan kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan lebih selesa dan selamat. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard atau Standard Operating Procedures (SOPs) dan protokol-protokol kesihatan yang dikeluarkan. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melalui laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.gpm.gov.bn. 33 anak yatim warga Kementerian Hal Ehwal Agama menerima sumbangan pada majlis yang diadakan di kementerian berkenaan. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan meringankan beban mereka yang memerlukan dan menanamkan nilai-nilai murni dalam kalangan Kementerian Hal Ehwal Agama melalui kerja-kerja amal dan amalan bersedekah. Bersempena kedatangan bulan Syawal yang akan menjelang, Jabatan Perdana Menteri melaksanakan satu aktiviti amal dengan memberikan sumbangan berupa makanan asasi dan barang keperluan lain kepada beberapa buah keluarga penerima bantuan yang dikenal pasti di daerah Tempurung dan daerah Brunei dan Muara. Penyerahan sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tahun ini 25 buah keluarga yang telah dikenal pasti dari keempat-empat daerah menerima sumbangan. Sempena Hari Raya yang bakal menjelang, orang ramai boleh mengongsikan video ucapan Hari Raya dengan menghantarkannya ke www.rtvnews.fit@gmail.com.
Di negara Brunei Darussalam dalam tempoh 9 tahun kebelakangan, sebanyak 68 kematian berkaitan kerja telah direkodkan dan majoriti daripadanya berlaku dalam industri pembinaan. Walaupun secara statistik kematian berkaitan kerja menurun, namun ianya masih tidak boleh diterima kerana setiap nyawa yang hilang adalah terlalu banyak. Berucap pada pelancaran Ishina, sebuah portal pendaftaran dalam talian bersempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan, Shina juga berkata, semua tempat kerja dan industri perlu sentiasa berwaspada dan membuat penelitian yang lebih rapi bagi mengelak kejadian yang tidak diingini dan perlu mengambil maklum bahawa ia adalah tugas besar yang perlu ditangani dan Shina memerlukan sokongan daripada semua pihak. While the common issues of personal and process safety, such as exposure to dangerous tools and machinery, toxic chemicals, noise, repetitive, monotonous work, and operation of major plants and facilities remain a serious threat to the safety of workers. The impact of a typical work arrangements, including irregular working time or shifts and working from home, and shortage of resources due to various restrictions, are posing new challenges. Ishina diperkenalkan bagi membolehkan pihak berkepentingan untuk memohon bagi pendaftaran pegawai keselamatan dan kesihatan tempat kerja, pekerja radiasi dan perlesinan pada masa yang sesuai. Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja disambut pada setiap 28 April dan tema sambutan tahun ini, Act Together to Build a Positive Safety and Health Culture. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Shina. Juga bersempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan Shina menganjurkan majlis doa selamat dan kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan yang juga pengerusi Lembaga Pengarah Shina. Majlis bermula dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah dan diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 16 keluarga yang terpilih. Yang Mulia Setiara Binti Haji Tanara Abdul Aziz bin Haji Abdul Latif. Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Petang kemarin, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis Khatam Al-Quran diselajurkan dengan solat sunat hajat dan doa kesyukuran sempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja yang disambut setiap 28 April. Majlis Kelolaan Bersama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan dan Jabatan Kemajuan Jabatan Kerja Raya ini berlangsung di Masjid Kampung Kilanas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah dan sunat hajat serta doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan khatam Al-Quran. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya turut mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran serta Majlis Kasih Ramadan Pusat Pembangunan Belia. Hadir Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri juga mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan dan cenderamata kepada kaki tangan Mahkamah Syariah. Pertandingan keusahawanan BIM IAGA yang diadakan pada 21 April lalu berakhir dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Majlis diadakan di Sekolah Penerbangan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Saiful Rijal. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juara disandang oleh gamification dengan produk permainan papan pendidikan yang berperanan membantu para pelajar berumur 12 tahun ke atas yang berdepan dengan kesukaran belajar. Pertandingan bertujuan memberi inspirasi dan menyokong usahawan tempatan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan JAPIM kepada beberapa keluarga yang ditimpa musibah baru-baru ini. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sempena sambutan Hari Bomba ke-62 tahun, Jabatan Bomba dan Penyelamat mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis bertempat di Kubah Makam Diraja. Hadir Awang Muhammad Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 150 anggota serta kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelamat menyertainya.